Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dalam Dino Channel. So hari ini saya akan buat tutorial bagaimana kita nak gantikan air filter espada untuk motosikal S1 MV F3i. So jom kita sama-sama saksikan. So seperti biasa, ini adalah basic tool yang kita perlukan untuk menukar air filter untuk S1 MV F3i ni. Apa yang kita perlukan adalah screwdriver, spana T size 10, dan juga kita perlukan air filter, yang mana kalian lihat sini air filter espada ni adalah daripada jaring besi. Tak sama dengan air filter yang original. Jadi air filter ni mungkin lebih mudah lah untuk anda lakukan maintenance, dan mungkin lebih tahan lama lah berbanding yang original. Jadi jom kita lihat proses. So untuk proses pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan buka bakul dan juga cover bahagian bawah ni. So bagi anda yang belum pernah ada experience buka bakul dan bahagian bawah ni, anda boleh refer video-video saya yang terdahulu. Saya dah tunjukkan step by step. Jadi dalam video ni saya tak nak gunakan masa yang banyak. Jadi saya akan skip bahagian ni, yang mana saya akan buka nanti, dan kita akan tengok proses seterusnya sehinggalah saya membuka bahagian air filter, dan kita akan tengok macam mana condition di bahagian dalam airbox setelah mencapai 20,000 km. So untuk proses pertama kita dah selesai. Kita dah buka bakul dan juga cover bahagian bawah. So kalian lihat di sini bahagian bakul kita buka 3 skru, dan juga cover bahagian bawah ni hanya 2 skru di bahagian bawah kiri dan kanan. Jadi 2 skru ni kita dah boleh buka cover ni. Sekarang kita akan buka bateri, dan juga kita akan buka pendakap bateri di bahagian bawah. So sekadar tip untuk kita hari ni, bagi anda yang nak lakukan proses membuka bateri ni, setelah anda buka pendakap bateri di bahagian atas ni, kita perlu buka bateri ni. Jadi bahagian mana yang perlu kita buka dulu? Jadi saranan saya untuk anda yang belum pernah membuka bateri, biasakan diri anda membuka sebelah bahagian negatif terlebih dahulu, diikuti dengan bahagian sebelah positif. Dan apabila anda nak pasang nanti, anda perlu pasang di bahagian sebelah positif terlebih dahulu dan diikuti dengan sebelah negatif. So jadi buka di sini yang pertama, di sebelah sini yang kedua, dan cara pemasangan di sebelah sini yang pertama dan di sebelah sini yang kedua. Jadi kita tengok selepas ni macam mana saya dah buka bateri, dan kita akan lihat bagaimana keadaan dalam bahagian kita punya airbox. So saya dah buka pendakap bateri, dan juga kita dah buka terminal bateri sebelah negatif dan juga positif. Cuma sekarang ni saya nak kongsikan sedikit tips dengan anda. Kalau anda lihat relay di sebahagian bawah kanan ni, terdapat 3 relay yang perlu anda buka sebentar lagi. Cuma di sini yang saya nak kongsikan dengan anda, sebolehnya anda marking. Anda tulislah sama ada nombor 1, 2 atau 3, A, B atau C pada bahagian pendakap relay ni. Jadi ke atas bahagian relay pun anda boleh marking dengan menulis nombor 1, 2 dan 3. Jadi apabila anda buka nanti ada tak confuse lah. Nombor 1 di bahagian mana, nombor 2 di bahagian mana, dan yang mana yang ketiga. Kalau anda tak tulis, mungkin anda akan pasang terbalik. Jadi wayarnya akan lebih tegang, dan ada juga yang akan kendor lah. Jadi untuk memastikan posisi ini berada di tempat yang asal, anda boleh marking seperti yang saya tunjukkan kepada anda. So sekarang ni kita dah buka semua bahagian bateri. Jadi sekarang ni apa yang perlu kita buat seterusnya adalah kita perlu buka bahagian ducting ni. Kita nak buka, tengok dekat bahagian dalam bagaimana kondisi kita punya air filter dan juga kondisi airbox di dalam ni, yang mana kalau anda lihat nanti mungkin akan terdapat minyak yang terhasil daripada kita punya crankcase breather. Dia akan masuk ke dalam bahagian airbox ni. Jadi anda tak perlu risau, itu adalah normal. Cuma anda perlu cuci dan pastikan minyak tersebut tak terlalu banyak, dan akan mungkin menyebabkan masalah nanti pada anda punya throttle body lah. Jadi anda perlu lakukan maintenance ni dengan betul. Dan sebelum tu saya nak kongsikan dengan anda juga, sebelum anda lakukan proses menukar air filter ataupun mencuci bahagian dalam airbox ni, anda perlu tengok bahagian luaran ni terlebih dahulu. Pastikan tiada wire ataupun bahagian-bahagian kita katakan soket ataupun relay yang terbakar ataupun mengalami masalah seperti luka dan sebagainya. Setelah anda lakukan proses inspection bahagian ni, sebab anda jarang buka bahagian ni, jadi kalau anda dah buka, sila pastikan bahagian ni memang anda tengok dengan teliti supaya tak ada bahagian yang mengalami masalah abnormality lah. Setelah anda inspect, anda tengok memang tak ada masalah, anda boleh lakukan proses seterusnya dengan kita membuka bahagian ducting ni. Kita akan tengok bahagian dalam nanti. So alhamdulillah saya dah keluarkan kita punya air filter. Jadi air filter di bahagian luar ni, kalau anda tengok sedikit saja terdapat
minyak di bahagian bawah ni. Namun kalau anda lihat di dalam, mungkin dapat anda lihat di sini minyak yang berada di bahagian bawah ni anda perlu cuci. Okey, anda perlu lap saja, anda tak perlu basuh lah. Anda perlu lap saja dengan kain yang bersih supaya anda kalau anda tengok dekat dalam ni nanti, okey, ini adalah bahagian throttle body. Okey, jadi bahagian dalam ni anda tengok kalau masih dalam keadaan bersih, maksudnya memang kita punya motosikal masih dalam keadaan yang baik lah. Okey, kalau dah bahagian dalam ni pun dah sangat kotor, anda perlu lakukan proses untuk membersihkan bahagian dalam throttle body ini. Mungkin kita akan tengok dalam episod yang akan datang. Yang seterusnya mungkin saya akan lakukan proses untuk maintenance throttle body. Okey, tapi untuk kita punya video kali ini saya nak fokuskan kepada kita nak menukarkan kita punya air filter. Jadi sekarang ni kita akan cuci dulu bahagian dalam ni. Kemudian kita akan tengok perbezaan antara air filter yang original dan juga air filter aftermarket yang akan saya gunakan nanti, iaitu Espada. Okey, so sekarang ni saya dah pun cuci bahagian dalam ni. Okey, kalau anda lihat ni dah bersih. Okey, memang mungkin terdapat sedikit sajalah kesan minyak di situ, tapi memang saya dah pastikan semuanya bersih dan boleh kita pasang air filter yang baru. Okey, jadi kalau anda lihat di sini, ini adalah air filter yang saya dah gunakan bagi jarak 21 ataupun 22,000 km. Okey, memang keadaan dalam ni memang sangat kotor lah. Okey, tetapi kalau anda lihat dari segi material, okey, untuk air filter yang original ataupun standard ni, dia punya material ni memang sangat-sangat baik untuk digunakan oleh motosikal, sebab dari segi penggunaan material seperti paper base ataupun material-material yang lain. Okey, kan anda lihat sini sistem macam mana dia filter. Okey, dari segi minyak ataupun habuk yang masuk ke dalam air filter ni memang amat-amat baik. Okey, kerana kesannya terdapat di bahagian dalam ni. Kan anda lihat di luar ni memang tak ada terdapat sebarang kesan hitam lah. Jadi memang untuk sistem penapisan ini adalah antara yang baik untuk anda gunakan. Tetapi kalau untuk anda yang sukakan performance, kalau anda lihat sini memang jaring besi ni, kalau anda lihat memanglah kalau kita tengok dari segi kadar, okey, airflow yang akan masuk nanti memang akan lebih berbanding dengan yang asal. Okey, jadi anda akan rasai motosikal akan lebih ringan dan juga performance mungkin akan terasa lebih lah. Okey, tetapi kalau untuk sistem penapisan, okey, saya tak boleh nak janjikan sistem penapisan bagi air filter yang menggunakan jaring besi ni, okey, akan seperti air filter yang menggunakan paper base seperti ni. So, okey, kalau anda lihat ni memang anda boleh lihat jari saya di sebelah bahagian luar. Jadi betapa jarangnya, okey, kondisi ataupun keadaan air filter ni. Jadi memang untuk sistem penapisan bagi saya memang agak kurang baik bagi partikel-partikel yang lebih halus. Tetapi untuk partikel yang besar ataupun habuk yang besar ataupun serangga memang dapat trap di bahagian dalam ni lah. Tapi kalau untuk partikel yang lebih kecil mungkin akan direct masuk ke dalam airbox dan mungkin akan masuk ke dalam throttle body motosikal anda lah. Jadi anda perlu lakukan maintenance yang lebih kerap sedikit untuk throttle body. Okey, kalau anda yang sukakan performance, tapi tak salah untuk kita cuba. Okey, namun ada kelebihan di antara kedua-dua air filter ni. Kalau anda lihat ni, okey, air filter seperti ni memang kalau dah sampai ke tahap seperti ini, mungkin ada setengah yang akan mencuci, okey, air filter ni, dan sampai anda perlu biarkan selama sehari sampailah air filter ni kering. Jadi anda mungkin akan mengambil masa yang lama lah. Okey, tapi untuk air filter yang seperti ni mudah untuk anda cuci, okey, sebab materialnya adalah besi. Jadi senang untuk anda keringkan dan senang untuk anda basuh. Tetapi macam saya sebut tadi, ada pro and con dalam penggunaan air filter ni. Jadi pilihan terletak di tangan anda, sama ada anda inginkan performance ataupun anda inginkan penjagaan yang baik untuk throttle body dan juga enjin motosikal anda. Kalau anda pilih untuk performance, anda perlu lakukan maintenance yang lebih kerap. Macam dulu saya tunjukkan kepada anda, saya pernah pakai air filter Apido yang kecil itu. Okey, tetapi saya dah buka semula sebab proses nak menukarkan air filter ataupun nak lakukan maintenance air filter untuk S1MV F3i ni agak rumit sebab anda perlu buka bateri dan juga anda perlu buka banyak benda untuk sampai ke bahagian airbox. Jadi untuk anda lakukan proses maintenance ni, bagi anda yang betul-betul rajin memang tak jadi masalah. Okey, sebab air filter yang aftermarket ni, kalau anda lihat sini, saya beli di Takok Racing ni.
di Tokak Racing ni, dia punya harga ni adalah RM35 saja. Okey, namun kalau anda beli yang genuine part seperti ni, mungkin harganya akan lebih sedikit lah. Okey, sekarang ni saya akan pasangkan air filter ni dulu. Saya nak tengok apa perbezaan yang mungkin ada pada motosikal saya nanti. Nanti kita akan review result setelah saya pasang air filter ni. Okey, proses pemasangan agak mudah. Okey, anda perlu pasang semula kita punya ducting di bahagian atas ni. Anda perlu masukkan seperti biasa dan kita pasang semula ke dalam kita punya airbox, dan proses kita dah pun selesai. Okey, jadi saya akan tinggalkan anda di sini. Okey, untuk proses pemasangan ni anda perlu follow proses semasa anda membuka bahagian air filter ni. Okey, jadi saya harapkan anda dapat mencuba untuk menukarkan air filter ni. Sekiranya anda inginkan performance, anda mungkin boleh memilih mana-mana air filter yang terdapat dalam pasaran. Tetapi macam yang saya beritahu anda tadi, kalau anda lihat kondisi air filter yang aftermarket ni, memang bagi saya hanya untuk performance. Tapi kalau untuk pelindungan kita punya throttle body dan juga enjin, mungkin agak kurang. Tetapi dari segi kalau anda inginkan penjagaan yang baik untuk throttle body dan juga enjin motosikal, ini adalah bagi saya yang terbaik untuk anda gunakan. Walaupun kadar untuk anda lihat angin untuk masuk ke dalam bahagian airbox tu akan lebih kurang lah berbanding yang after market punya air filter ni. Okey, so kita jumpa lagi dalam video-video yang lain. Saya harapkan info dan tips yang saya kongsikan dengan anda kali ini dapat memberi manfaat kepada semua. So kita jumpa lagi dalam video-video yang lain. Assalamualaikum.